Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh nak buat kelas sebab ada masalah. Okay, sekarang cikgu buat video untuk pelajar-pelajar tengok. Okay, kita mahu sambung belajar tajuk 8.2 kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okay, kita akan tengok. Okay, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat kepada seluruh alam. Okay. Terutama dalam membawa perubahan kepada masyarakat Arab dari segi akhlak, akidah dan syariah. Okay, syariah kepercayaan. Okay. Okay, kita tengok pertama. Okay, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 570 Masihi. Okay. Okay. Ayahanda dia nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay. Dan ibu dia bernama Aminah binti Wahab. Okay. Seterusnya, okay, bapa dia meninggal dunia sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam perut. Okay, bapa dia meninggal dunia. Okay. Okay. Seterusnya, ibu dia pula meninggal dunia waktu umur dia 6 tahun dan baginda dijaga oleh datuk nama Abdul Muttalib. Okay. Lepas 2 tahun, datuknya pula meninggal dan baginda dijaga oleh bapa saudara nama Abu Talib. Okay. Okay. Baginda pernah berniaga sampai ke Syam dan sekitar kota Mekah. Okay. Baginda juga menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Okay. Itu sikap amanah dan budi pekerti yang baik sewaktu berurusan niaga telah menimbulkan rasa hormat kepada baginda. Okay. Rasa hormat kepada baginda telah membawa kepada perkahwinan. So, Nabi Muhammad pun berkahwin dengan Siti Khadijah. Okay. Kita tengok. Ya. Nabi Muhammad berkahwin dengan Siti Khadijah. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Okay. Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam. Okay. Permulaan tamadun Islam ialah penerimaan
wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad yang diturunkan di Gua Hira pada hari Isnin uh, 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Okey. Apa tu 17 Ramadan. Puas. Okey. Okey. Surah ataupun apa tu ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan ialah dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bermula dengan perkataan Iqra yang bermaksud bacalah. Okay. Membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Okay. Dengan ada semangat Iqra ini, tamadun Islam berkembang maju. Okay, so wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ya. Ya. Alright. Okey. Lepas tu seterusnya adalah dakwah. Ataupun dakwah tu maksud untuk memberitahu tentang agama Islam. Okey. Dakwah untuk memberitahu tentang agama Islam dan mengajak orang masuk Islam. Okey. Dakwah ni dia nak beritahu tentang agama Islam kan. Okey. Okey, dia ada dua cara. Okey, yang pertama secara rahsia berlaku selama 3 tahun. Okey, orang yang pertama masuk Islam ialah isteri dia Siti Khadijah Ali bin Abi Talib Zaid bin Harithah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ni. Ni adalah orang yang pertama masuk Islam. Okey. Dakwah disebarkan melalui sahabat baginda dan dakwah di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Okey. Ini. Okey. Seterusnya lepas tu dia buat secara terang-terangan, maksudnya dia umum. Kafir memula buat secara rahsia, diam-diam saja. Okey. Lepas tu dia buat secara terangan umum. Okey. Dimulai dengan kaum keluarga dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Okey. Baginda ditentang oleh bapa saudara nama Abu Lahab. Okay. Tapi baginda tabah menghadapi tentangan dan cabaran daripada masyarakat Arab yang tak mahu terima Islam pada awalnya. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Nabi Muhammad pun berhijrah ke Madinah. Okey, berhijrah tu maksud pindah. Sama maksud dengan pindah. Okey, sebab dia untuk
penyebaran, nak beritahu tentang Islam. Yang kedua, diterima dan diangkat sebagai pemimpin. Okey, nombor 3, dia merangka piagam Madinah dan perlembagaan untuk membentuk satu negara Islam yang adil dan maju di Madinah. Okay. Seterusnya, dengan sikap yang baik seperti benar, amanah, menyampaikan Islam dan bijaksana, okey, dia Nabi Muhammad berjaya membuktikan Islam adalah cara hidup yang merangkumi setiap kehidupan. Okay. Dari segi dakwah tahu tentang Islam, Islam telah berkembang dengan maju di tanah Arab dan luar Arab. Nabi Muhammad tak paksa masuk Islam, tapi menggunakan cara dalam berdakwah. Okey, cara yang baiklah dalam berdakwah. Islam telah disebarkan melalui utusan ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Okey, dan Habsyah. Okey, penyebaran Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, Khulafa' Ar-Rashidin ni dia adalah khalifah atau yang terkenal, okey, lepas Nabi Muhammad. Okey, penyebaran Islam disambung oleh 4 khalifah ni. Okey, yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, yang kedua Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Okey, kita tengok ni. Penyebaran Islam diteruskan setelah Nabi Muhammad wafat. Okey, pemerintahan seterusnya dilakukan oleh sahabat baginda yang dinamakan Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, Khulafa' Al-Rashidin. Okey, Islam juga berkembang ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir. Okey, ini adalah gambar Khilafah Ar-Rashidin. Okey. Okey, kita tengok yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dia mengetuai peperangan Al-Ridah, okey, yang bermaksud memerangi golongan murtad kerana membayar zakat. Zakat. Okey. Okey, murtad ni maksud keluar dari Islam. Okey. Okey. M-U-R-T-A-D maksud dia Islam. Dia sudah masuk Islam. Okey. Lepas tu dia keluar. Okey. Lepas tu okey. Tentera Islam menang dan lagi ramai yang Islam. Okey, kalau dari Umar bin Al-Khattab, okey, golongan peneroka. Okey, peneroka maksud tanah untuk dihantar untuk membuka wilayah baru di utara semenanjung tanah Arab, contoh Iraq, Syam
dan Mesir. Okey. Terusnya okey. Wilayah Islam yang luas dibahagikan kepada beberapa bahagian bagi memudahkan pentadbiran. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok Osman bin Affan. Okay. Dia mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Bizantium di Laut Mediterranean. Okay. Baginda juga melantik gubernur bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang luas. Okay. Seterusnya kita tengok Ali bin Abi Talib. Okay. Agama Islam terus maju dan wilayah-wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok penyebaran Islam pada kerajaan-kerajaan Islam. Okey. Kerajaan Islam ada 3. Okey, yang pertama Kerajaan Bani Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah dan Kerajaan Turki Utsmaniyah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama dulu adalah Kerajaan Bani Umayyah. Okey. Perkembangan Islam semakin ketara berpusat di Damsyik pada tahun 661 Masihi hingga 750 Masihi dan Bani Umayyah berpusat di Cordoba pada tahun 756 Masihi hingga 1031 Masihi. Lepas tu Islam mula ada di India dan Asia Tengah seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Yeah. Seterusnya utusan persahabatan telah sampai ke China. Lepas tu Islam telah sampai ke Afrika Utara dan Eropah Andalusia di Sepanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. So Islam terus berkembang. Seterusnya kita tengok Kerajaan Abbasiyah. Okay. Abbasiyah berpusat di Baghdad dan memerintah selama 5 abad iaitu 750 Masihi hingga 1250 Masihi. Okay, dia meneruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang maju sampai ke Eropah. Okay, sehingga berkembang ke Eropah. Lepas tu dia berkembang ke Samaniyah di Transylvania hingga ke barat India. Okay. Seterusnya kita tengok Kerajaan Turki Utsmaniyah. Okay, dia berpusat di Anatolia. Okay. Islam meluas sampai ke rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam di samping mengekalkan kekuasaan di Asia Barat. Okay. Ini nama-nama negara dan tempat. Okay. Pengaruh Turki Utsmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu, ke negara kita jugalah. Okay. Alright. Okay. Faktor-faktor. Okay, kita tengok pula faktor-faktor sebab
penyebaran. Penyebaran Islam. Yang pertama, prinsip. Prinsip prinsip keterbukaan, kesyumulan Islam. Kesyumulan ni maksudnya kesucian Islam. Prinsip kesaksamaan, dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan dan pembukaan wilayah baru. Kita tengok yang pertama, prinsip keterbukaan. Nombor satu, prinsip keterbukaan membolehkan tamadun Islam diterima umum. Nombor dua, kesyumulan Islam. Keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat maju. Islam tak menolak kemajuan di dunia dari segi perbandaran dan pembangunan ekonomi, tapi juga mendidik sikap yang baik. Seterusnya, prinsip kesaksamaan. Tamadun Islam berdiri atas prinsip kesaksamaan dan keadilan. Keempat, dakwah. Beritahu, pendekatan dakwah secara bijaksana dan diplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk masuk Islam. Nombor 5, hubungan diplomatik. Diplomatik ni maksud hubungan dengan negara lain. Hubungan antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Seterusnya, nombor 6, perdagangan. Treaty atau kegiatan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima di negara tersebut. Dan akhir sekali, 7, pembukaan wilayah baru. Berlaku pembukaan wilayah baru yang menyebabkan Islam terus tersebar, contohnya Iraq, Syam dan Mesir. Alright, so itu sahaja. Tentang macam mana Islam berkembang dan lahirnya Muhammad. Ini tadi cerita tentang Nabi Muhammad. Lepas tu dia mendapat wahyu yang pertama. Ni wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 bermula dengan perkataan Iqra. Lepas tu dakwah ada dua, secara rahsia dan secara terang-terangan. Lepas tu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Lepas tu ada selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat, ada 4 ayat utama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib.
Okey, lepas tu ada 3 kerajaan Islam, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, nanti kamu boleh baca. Dan ini adalah faktor-faktor penyebaran Islam. Okey, jadi itu okey. So itu sahaja untuk bab 8.2. Okey, nanti cikgu akan hantar nota dan latihan dalam WhatsApp. Okey, terima kasih semua.